mak saudara pun, dia panggil mak saudara pun kerja kayu, kumpul kayu nak buat khianat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil jahat laki bini. Dua-dua jahat. Kalau jahat laki saja, jahat. Orang kata jahat suami dia jahat, tapi isteri dia baik. Ni tak, dua-dua jahat. Laki bini jahat. Digambarkan pada Allah gambaran demikian. Kenapa jahat? Kenapa dia agak jahat? Kerana bukan kerana tak menyambut maulid Rasul, tetapi tak terima perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan kerana tak terima, bukan soal sambut tak. Soal kamu nak terima tak terima perjuangan yang dibawa oleh Rasul. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hakim. Mereka tak benci pada kamu wahai Muhammad. Mereka tak rasa nak buat khianat pada kamu wahai Muhammad, kecuali kerana kamu beriman kepada Allah. Dan kamu beriman pada Allah yang menyebabkan kamu tarik orang supaya mengikut ajaran Islam ini, yang menyebabkan orang jadi musuh terus pada kamu. Sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, semua gelar Rasulullah menjadi al-amin. Tapi waktu mana Rasulullah sudah menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah mula membangun perjuangan. Rasulullah mula membetulkan matlamat hidup manusia. Rasulullah nak ajar hidup tidak mulia dengan harta benda tak. Hidup ni tak mulia dengan harta benda. Yang sebelum daripada ni masing-masing ditanam dan dipasang dalam pemikiran, harta benda ni menyebabkan mulia pada kita. Kita mulia kerana apa dia? Duit banyak, mulia kita. Kita mulia kerana apa dia? Harta kita bertimbul-timbul, mulia kita. Rasulullah datang, Rasulullah ajar. Mulia bukan kerana harta benda, tetapi mulia bukan kerana harta benda. Kalau harta benda memuliakan hidup seseorang, nescaya Qarun lebih mulia jauh daripada kita. Qarun kaya tak kaya? Kaya Qarun. Dia bawa harta gedung kekayaan Qarun 400 ekor kuda yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit di matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi. Terbit di matahari, tenggelam lagi 70 hasta ke dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita buat program mencari harta Qarun. Elok dah Qarun tenggelam di situ. Dan di kalangan kita, Rasulullah ajar hidup tak mulia kerana mulia, kerana pangkat. Pangkat memulia kamu. Jangan kamu ingat pangkat menjadi mulia dalam hidup kamu. Pangkat ni tak memuliakan daripada diri kamu. Kamu jadi CEO, tak mulia. Kamu jadi yang berhormat, tak mulia. Kamu jadi yang amat berhormat, tak mulia. Kamu jadi ustaz, tak mulia. Kamu jadi ustazah pilihan, tak mulia. Tak mulia. Kamu jadi imam muda, mulia, tak mulia. Imam tua, lagi tak mulia. Lagi tak mulia, tenang. Imam muda dapat hadiah, imam tua tak dapat hadiah. Nak sebutnya mulia ke kerana pangkat? Kalau pangkat menjadi kemuliaan di sisi Allah, menjadi kemuliaan, mana besar pangkat kamu dengan pangkat Fir'aun? Fir'aun pangkatnya besar, sehingga kan dia mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling aku. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, sekejap iblis sekejap. Dia juga orang mengaku jadi Tuhan. Ingat gaya bin seorang, rupa-rupa ada lagi orang lain yang mengaku jadi Tuhan. Ada juga geng-geng gaya bin. Nak sebagai gambaran, ada juga orang yang mengaku jadi Tuhan. Kenapa mengaku jadi Tuhan? Hidup Fir'aun tak pernah dirasakan kesakitan. Fir'aun ni tak pernah sakit. Kencing manis tak pernah kena. Gaut tak pernah ada. Gaut tak ada. Mana ada? Darah tinggi lagi tak ada. Fir'aun disebut dalam kitab, satu kitab ada lupa dalam kitab tersebut. Disebut Fir'aun tak pernah menguat. Menguat pun tak pernah. Kita ni kejap-kejap lagi menguat terus. Menguat terus. Lama juga Ustaz. Nampak juga lama lagi ke sejuk dah tu hari ni. Nak sebut Fir'aun pernah muat, tak pernah muat. Sesama tak pernah. Sesama babi lagi tak pernah. Fir'aun tak pernah. Tak pernah mengaku terus. Jadi Tuhan terus. Lalu Allah simbolkan, Allah tenggelamkan Fir'aun, disimbolkan kezaliman. Fir'aun ni zalim.
wa Isa bin Maryam. Di atas lidah Nabi Daud dan juga Isa bin Maryam. Maknanya apa hebat dalam hidup? Rasulullah baru datang, Rasulullah kata hebat kita tata kala mana kita boleh lahirnya takwa kepada Allah SWT. Takwa inilah yang menjadi urutan yang paling utama. Maknanya kalau menyambut Maulid Rasul, kita lahir takwa. Kalau kita menyambut Maulid Rasul tak lahir takwa, tak ada nilai. Tak ada perasaan takwa pada Allah. Takwa itu dilahirkan setelah mana? Setelah mana mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal Rasulullah inilah yang menyebabkan timbul perasaan takwa pada Allah. Takwa itulah yang menjadi asas perjuangan Rasulullah nak membetulkan kembali perjalanan hidup ini. Nak suruh kamu tak kira siapa, bangsa apa, keturunan mana, harta banyak mana, kamu kena berebut untuk menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Kalau kamu takwa pada Allah ni nak, Allah Subhanahu wa taala sebut mu'iddat lil muttaqin. Aku sediakan syurga ni bagi mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa ni bernilai apa dia? Nilai di dunia lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, siapa yang paling bertakwa pada Allah? Satu menyambut Maulid Rasul bukan hanya beragak saja, tidak. Beragak kemudian pegang sepanduk tinggi-tinggi sampai waktu zuhur terus sembahyang juga. Tak ada beza beragak dalam hujan lebat lah tu. Bukan hujan biasa. Tapi nak sebut semangatnya sampai tolak perjuangan Rasulullah, tak ada nilai. Menyambut perjuangan Rasulullah itulah perlu dipahami. Mudah-mudahan dia akan memberikan sedikit ruangan pada kita untuk kita memahami kenapa Maulid Rasul ini diwujudkan dan kenapa besar Rasulullah dalam hidup kita, supaya kita tahu nilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih di atas kuasaan. Itu kalau tak dapat pangkat tu, kalau dapat pangkat dia nak datang pakai tak balik dah malam ni. Jom dia jadi panel. Kalau aku tak tahulah ada pangkat ke. Tuan-tuan, alhamdulillah itu satu kupasan yang cukup ilmiah, cukup menggambarkan kepada kita bahawa mencontohi Nabi ini merangkumi kepada perjuangan Nabi itu. Justru dengan itu saya rasa tuan guru kita akan mengupas. Pasal saya dapat Ustaz Fazil Bukati itu ada benda yang dia kata aku nak tambah lagi. Pasal sedap-sedap lah nasi gorengnya dengan udangnya, ada benda yang perlu ditambah. Tak tahulah orang tukang masak pandai lah nak letak apa kan, nak letak kambing tak kan? Kalau ada kambing lah, nasi goreng letak kambing tak tahu mesti macam mana kan. Jadi saya rasa yang berbahagia tuan guru akan kupas sedikit lagi bagaimana kita nak gambarkan supaya kita ini boleh mengatakan bahawa kita telah mencontohi Nabi Muhammad SAW. Yang cerita sepanduk tadi, tapi Ustaz, saya yakin kebanyakan umat Islam yang angkat sepanduk tadi Ustaz, jangan datang sembahyang. Tapi bukan yang tak datang sepanduk bukan di sini Ustaz, di Madagaskar Ustaz. Kalau di sini tu insya-Allah yang datang sepanduk pasal sini beragak juga kan. Yang angkat sepanduk tu saya yakin semuanya sembahyang mereka. Insya-Allah ya. Tapi yang tak sembahyang tu itu mungkin Madagaskar bercerita, jadi kita jangan bimbang. Cuma itulah bagaimana yang berbahagia tuan guru boleh nak kupas sedikit lagi lanjutkan daripada apa yang dibahaskan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Bagaimana kita nak betul-betul kata aku ini adalah umat, aku ni telah mencontohi Muhammad. Silakan Tuan. Terima kasih saya juga kepada sahabat saya Ustaz Suki. Kalau saya tanya ada faham tak yang Ustaz Suki sebut tadi? Faham tak? Jadi begitu saya kangen. Kita dah faham tak? Tak faham apa lagi. Dan bahawa itulah nilai Nabi SAW yang kita kena ikut. Bahkan kita telah sebut sahabat dulu berkorban apa saja. Katanya seorang sahabat yang ditahan oleh Quraisy, dia diberi tawaran, dia kata kalau kami boleh bebaskan kamu dengan syarat kamu ambil petunjuk Muhammad ganti tempat kamu, kami boleh bebaskan kamu. Sahabat sebut kata kalau dalam keadaan saya terikat macam ni, menunggu masa untuk kamu bunuh aku tidak suka walaupun
sebatang duri terpajak kepada kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pujuk dia, bawa dia kepada kamu untuk kamu bunuh. No way. Tengok, sahabat. Inilah insan yang bernama Rasulullah SAW. Apalagi Allah Ta'ala dah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Agama ini sudah cukup sempurna. Bila baca saya ayat itu, Abu Bakar menangis macam tuan-tuan. Orang tanya masa ada begini ada Abu Bakar. Apa yang menyebabkan Tuhan menangis? Sepatutnya kita gembira karena peranan tugas Nabi kita sudah syariat yang dibawa, panduan yang dibawa kepada kita oleh Nabi sudah sempurna, lengkap semua. Patut kita yahu ini. Masa agama dah cukup. Patut pandangan orang lain. Abu Bakar kata, oleh kerana Nabi sudah melaksanakan tugasnya sudah selesai, maknanya dia akan dijemput oleh Allah Ta'ala, dia akan meninggalkan. Abu Bakar menangis. Nah, bila Nabi kita sama-sama wafat, tuan, Allah beritahu kepada Sayyidina Umar, Rasulullah sudah wafat. Abu Umar balik tengok, dia kata tak mungkin Nabi sama-sama wafat. Siapa-siapa yang kata Nabi sudah wafat, apa akan kerat kepala. Tengok, bahasa Umar ni bahasa kerat kepala aja. Sehingga statement itu dengar, dia nak sampai kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar baca balik, wahai Umar, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalatu ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Muhammad itu tidak lebih, dia hanya seorang rasul. Apakah kalau dia mati atau dia dibunuh, kamu akan kembali rugi? Umar lupa dia balik. Lalu dia kata, memang Nabi SAW cintanya para sahabat itu tuan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya tanya diri saya panjangkan soal ini kepada kita semua, agak-agak sejauh mana kecintaan kita dengan Nabi? Budak-budak roh kata lu fikir sendiri. Sejauh mana kecintaan kita dengan Nabi SAW? Kalau nak berselawat pun berkira sayang apa? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu kepada mereka kalau mereka mengasihi Allah, mereka kena ikut aku, kata Nabi. Fattabi'uni, kena ikut aku. Yuhibbukum Allah, baru Allah Ta'ala akan mengasihi kamu. Ikut Nabi kita, ikut ajaran Nabi kita, ikut perjuangan Nabi kita, itu soalannya. Kecemar yang besar. Jadi kalau nak selawat tuan, dia ada jemaah Ustaz Awang baca terbimbang kita Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya berselawat kepada Rasul. Wahai orang yang beriman, berselawat kamu kepada Rasul. Itu arahan. Berselawatlah kamu. Berapa orang yang dengan selawat? Rasa dengan mual kita sempat selawat. Itu contoh. Kalau kita pergi tempat yang faham, bila khatib baca saya tu satu masjid berselawat tuan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita senang tunggu tu imam qamah. Tak faham? Ini pun satu contoh. Dalam ibadat apa banyak? Dalam semua serba-serbi. Nabi dah bawa kita ajaran yang sudah kita dengar. Bak semayang Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Semayanglah sebagaimana kamu tengok aku semayang. Kita tak pernah tengok Nabi semayang. Tapi banyak hadis-hadis yang disampaikan kepada kita oleh para sahabat. Mereka meneliti, mengamati. Kata Abu Hurairah, ramaktu, aku teliti betul-betul. Dan hadis ini disampaikan kepada kita menunjukkan bagaimana Nabi kita bersolat. Kita Nabi wudu pun Masya Allah. Setengah jam boleh tentu sesat. Kenapa? Bersolat. Si baik kalau kita tak buka, kalau tidak ramai kita terjun kepada. Ada seorang kawan saya Ustaz, dia kata anak murid itu tempat saya belajar dulu memang wudu payah. Akhirnya ayah dia tepuk beritahu, dia pergi tepuk belakang, tergolek dalam kolam. Lepas tu baru hilang waswah. Payah sangat itu, tapi waswah. Lepas tu setelah tu nak takbir banyak. Ada seorang sahabat saya kata, kalau mana-mana orang takbir ni, kita pakai biaya dia atau umrah.
Makin-makin masing-masing kutip sikit-sikit soal, hantar dia umrah dah buka kan sana ni. Pergi di sana nampak ngangu masa itu. Lepas tu kami ngangu, akhirnya kena penampak. 2-3 kali kena penampak, balik tak ada suara-suara. InsyaAllah. Kalau ada kena tulis nama, Masjid Sayyidina Hamzah boleh sponsor ke? Dan tanya Haji Syarif dan Haji Zahara. Kenapa kita jadi payah? Yasiru, kata Nabi, permudahkan. Wala tu'assir, jangan kamu payah. Ini agama. Jadi kenapa benda-benda macam ini jadi isu? Apalagi larangan yang besar. Oleh kerana pertama saya kata, suasana keilmuan itu ataupun apa yang kita pelajari itu mungkin payah dapat diaplikasi, akhirnya berlaku macam-macam. Mungkin tuan-tuan baca lah suatu 4-5 hari yang lepas atau minggu lepas kata lain. Ada satu kumpulan baru yang muncul di Melaka. Orang Melaka tu boleh tengok. Mereka mengelak kumpulan mereka ini sebagai Panji Langit. Dulu kerajaan langit ini Panji Langit Melaka tu. Alik bawah sikit. Dipimpin oleh seorang bomo. Bomo boleh jadi khalifah di bawah tu. Dan kawan kita yang bekerja di Jabatan Agama Islam Melaka boleh tahu, salah seorang pengikut kanan kumpulan Panji Langit ini adalah seorang imam. Imam boleh ikut bomo ni, saya tak faham tu. Patut imam ini bomo ikut tu imam. Tapi boleh kata tadi lah. Jadi sebab itulah makanya nak kena tegakkan di hadapan kita tu maklumat yang betul, cinta yang betul caranya. Masya Allah. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu apabila wafat saja Nabi SAW, dia minta izin dengan Nabi SAW, dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Khalifah Rasulullah, sekarang mulai hari ini saya tak nak azan. Macam nak letak ayatan menyebut. Bukan kerana hilang muka, tak. Aku tak nak bangat, tak nak azan. Abu Bakar kata, tak boleh. Orang semua kata ni, nak dengar kamu azan. Tak. Ke mana pun. Saya tak akan azan lagi. Tak boleh, kata saya Abu Bakar. Kamu kena juga. Akhirnya Bilal fikir balik, wahai tuan, wahai khalifah, kalau tuan beli saya daripada Abu Jahal dulu, untuk tuan saya boleh terima paksaan. Kalau tuan beli saya dulu semata-mata kerana Allah, jangan paksa saya. Akhirnya Abu Bakar mengalah, tak apa, tak apalah. Bila ditanya kenapa dia tak azan, tak nampak, kerana dia tak boleh sebut, sebab menangis dia boleh sebut, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Kenapa? Dalam keadaan sangat tenang dah, orang kata dah hampir nak mati. Isteri dia kata, wah Karimah, kesian suamiku yang sedang bertarung untuk bertemu. Mereka mau. Dia kata, wahai isteriku, jangan sebut macam itu. Tapi sebutlah, wah Qarabah, senangnya aku selepas ini aku akan pergi, aku berjumpa dengan Muhammad wal Ahibbah, dan orang yang aku paling kasih. Saya nak bilang tu, cinta sayang mereka. Jadi inilah platformnya. Maulud yang kita sambut, walaupun saya sebut tadi Ustaz Suki kata Nabi tak pernah potong kek, sambut hari jadi no. Para sahabat pun tak pernah sebut, tapi sambutan maulud ini berlaku pada abad yang keempat, dan saya yakin tujuannya tidak lain sebagai tak lain tidak bukan selain kecuali untuk menyemarakkan cinta kasih mereka pada masa itu kepada junjungan besar Rasulullah SAW. Tak kenal maka tak cinta. Saya jawab lagi, kita kenal dengan Nabi SAW. Jadi melalui tradisi itu yang saya sebutkan tadi, sirah, platform dia. Jadi kalau belajar sirah, tanya anak pun Nabi Muhammad itu siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Bani Hashim, beranak tahun gaji. Tanya Muhammad macam mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Bani Hashim, beranak tahun gaji. Semua ada dengan Muhammad. Macam mana tak boleh agregkan? Bagaimana nak sayang Nabi kalau kita tidak pernah mengenali Nabi SAW? Sebagaimana kenalnya para sahabat. Ayat yang banyak tadi yang telah disebut oleh Saudara Abdul Suki pun, kalau Yahudi mengenal Nabi itu sebagai seorang bapa mengenali anaknya, artinya mereka mengasihi betul-betul. Itu pun boleh tolak Muhammad SAW. Bagaimana kita yang tak kenal sambut maulud, berselawat pada bulan maulud saja? Apa halnya tuan-tuan?
Jadi masing-masing kita cuba semak balik. Mudah-mudahan seluruh perkara kita, seluruh aktiviti kita, baik dalam bentuk ibadah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, baik dalam keluarga kita, ikonnya, walaupun saya tak suka sebut kata ikon itu, uswahnya ialah Nabi SAW. Jadi dalami, teliti, tadabbur tu. Apalagi dalam kisah-kisah Nabi itu sebenarnya bukan sia-sia. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak, dalam surah itu. Semua kisah-kisah Nabi yang aku ceritakan kepada kamu wahai Muhammad, ma nusabbitu bihi fu'adak, untuk menetapkan hati-hati kamu. Wa fi hadza, termasuk juga dalam surah ini, yang dalam surah Hud. Dalam surah Hud tu tengok balik memanjang cerita Nabi disebut. Kenapa? Untuk memantapkan hati Nabi SAW. Jadi bagaimana kasih sayang kita, kemantapan iman kita juga melalui meneliti kisah-kisah Nabi-Nabi yang ada. Kalau orang tak suka baca kisah-kisah Nabi, orang produser filem tak nak buat filem kisah Nabi ada, tak balik modal dia. Kalau saya tanya tuan-tuan, sekarang ni filem apa yang sedang ditayang di kawakan kita? Kisah Nabi? Tak. Kisah minyak dah hantu. Agak-agak baca, tengok filem minyak dah hantu ni pertama iman ke tak? Masya-Allah. Hantu. Dan bila kita tengok sama ada drama ke, drama bersiri ke, telenovela ke, ada benda-benda macam ni dalam media kita, dalam atau luar negeri, termasuk dalam rumah tuan-tuan. Ada paling-paling kisah cinta ataupun roman ataupun lawak. Kalau tak ada, hantu. Tiga. Inilah filem. Patutlah bila pergi ke festival filem, akhirnya yang filem yang menang ialah filem hantu. Orang tanya saya macam mana filem hantu boleh menang, saya kata tak menang macam mana. Yang memilih itu hantu. Yang mengundi filem tu, akhirnya filem hantu menang. Tuan, ini contoh. Lepas tu cinta, Masya Allah. Ya lekat dekat rumah tengah-tengah hari itu, kalau adalah telenovela ke daripada Venezuela ke, daripada Mexico ke, daripada Filipina ke, daripada Thailand ke, kalau nak jumpa temu janji dia, sorry hari ini boleh. Pasal boleh dia dengan cerita kisah-kisah cinta itu kan. Kalau pertama tak boleh juga, ada kata dia di sini. Masya Allah. Oh dia. Tuan, kita cinta lah. Apa namanya? LCB atau PCS, Bayu Cinta Luna. Atau pukul 6 petang. Belum lagi dah masa itu, insya-Allah. Semayang sah cepat, bukan apa? Nak tengok drama tu, mampu ke tuan? Ini adabnya. Kenapa? Bagaimana kita nak mantapkan kekuatan? Dengan pengenalan itu tadi. Insya-Allah. Apa yang telah dikorbankan ditunjuk oleh para sahabat. Tabi'in kemudian menyemarakkan suasana semacam. Jadi mudah-mudahan. Jadi kalau kita nak tahu betul atau tidak kita telah benar-benar mengikuti Nabi SAW, maka piawainya ialah apa yang kita buat itu nak dipadankan serupa atau tidak dengan apa yang telah dilakukan di generasi awal. Kalau tidak, sesuatu harus dilakukan bagi membetulkan keadaannya. Allah. Di atas penjelasan yang dikupas oleh pada tuan guru kita yang menggambarkan bahawa maknanya balik ini kena cek balik, kena postmortem, ya, kena buat review balik, kena buat penilaian di atas apa yang telah kita kerjakan selama ini. Apakah mendapat kita piawaian, piawaian kriteria Nabi Muhammad SAW yang ditentukan kepada kita, ditentukan kepada kita. Tuan-tuan, sebelum saya nak buka kepada satu lagi persoalan, saya kira sebenarnya sudah sebut tadi, ini ada kami ni, tak ada. Tapi saya baru dengar. Jadi saya tak boleh nak kontrol ni bau ni. Jadi rasa lepas ni kena cepat sikit lah. Ya, kena cepat sikit. Sebelum kita berhenti sekejap lagi tuan-tuan, sebelum sambung kepada Al-Fadhil Ustaz Rusdi sekejap lagi, saya nak maklumkan kepada tuan-tuan untuk sediakan soalan. Pasal round 3 tu ialah round soalan. Kita bagi soalan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk
Jadi kita nak berbalik kepada Al-Fadhil Ustaz. Orang boleh buat soalan, boleh kertas email kat saya depan ni. Al-Fadhil Ustaz, kita sebut hari ini tentang perjuangan Nabi. Ustaz sebut tadi tentang perjuangan. Bagaimana kita lihat Allah SWT telah gambarkan bahawa Nabi ini antara bukan Rasulullah SAW saja, malah Nabi-Nabi yang lain. Yang disebut dalam surah An-Nahl ayat 26, walaqad ba'athna fi kulli ummatin an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Kesan daripada beriman kepada Allah dan memisahkan tughyan tadi, pelampauan ataupun golongan yang menolak Allah ini, maka kita lihat bahawa Nabi Muhammad SAW dibaca dalam sejarah itu ditentang oleh apa saudara dia, mak saudara dia, kaum kerabat sendiri. Kerana apa? Kerana menolak kejahatan yang dibuat oleh bangsa dia sendiri. Hari ini tuan-tuan, selain daripada bangsa sendiri, ada bangsa lain yang juga kita lihat menentang umat Islam. Jadi bagaimana sebenarnya kita menghadapi suasana cabaran orang menentang di kalangan kaum sendiri? Ya, bagaimana dalam satu hadis disebut bahawa akan sampai satu zaman di mana ada orang-orang yang menyeru kamu kepada pintu-pintu neraka. Ad-du'ati ila abwab jahannam. Sahabat tanya, "Manhum lana? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu yang ajak kami ke pintu-pintu neraka?" Nabi kata, "Ta'rifu minhum wa tunkar." Kamu kenal mereka, tapi kamu kena jauhi. Benar tuan-tuan, orang yang ajak pintu neraka ni kita kenal. Tanya lagi kepada Rasulullah, "Sifhum lana ya Rasulullah? Sifatlah mereka kepada kami. Orang-orang ni macam mana?" Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinati. Mereka ni macam kulit kita. Maknanya musuh kita ni bukan Cina ibu lagi dengan Jawa juga. Kalau Jawa lah, Jawa lah tuan-tuan macam Jirok. Nak katanya ada musuh. Sebab Nabi sejarah tu, musuh Nabi tu sebelum Yahudi Kristian, bapa saudara dia sendiri, Bani Hashim juga. Tapi hari ini cabaran inilah yang disebut oleh Al-Fadhil tadi, perjuangan yang dibuat oleh Nabi. Macam mana kita berhadapan dengan cabaran ini? Silakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Soalan ni patutnya tanya pada profesor, jangan tanya pada ustaz biasa. Anda tanya pada ustaz biasa, jawapannya adalah sekadar yang kita tahu dan sekadar kemampuan yang kita mampu untuk kita. Ustaz biasa pun dah sampai satu dunia ni Ustaz ni. Dia orang Israel pun dah cari dia sekarang. Terima kasih. Walaupun sekali pun oleh kerana pertanyaan ditanya tentang cabaran dan bagaimana kita nak hadapi suasana cabaran ini, anda cukup setuju dengan apa yang disebut oleh guru kita Profesor Dr. Fauzi Rahman sebentar tadi tentang mengenai bagaimana kita kehilangan rasa cinta pada Rasulullah, kekuatan yang ada cinta pada Rasulullah itu yang menyebabkan kita tidak ada lagi antibody dalam menghadapi ujian dan cabaran kehidupan. Sekarang ini cinta pada Rasulullah ini perlu dimasukkan dalam setiap jiwa manusia. Apabila kita sebut kita ni cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah, cinta pada Rasul dan juga ada jihad di jalan Allah, maka barulah kita boleh hadapi keadaan cabaran-cabaran. Sebab Allah sebut dalam Quran, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadun fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi." Allah cerita ayat ini jelas sangat tentang Allah kata dalam hidup kamu ni kamu akan berhadapan dengan 8 cabaran yang besar. 8 cabaran ni kamu kena lalui. Siapa cabaran hidup kamu? Ibu bapa kamu akan berhadapan
terdayus dan hilang pertimbangan kerana isteri. Berapa ramai isteri yang masuk neraka kerana suami. Pasangan elok dah, dalam keadaan baik dah. Kita menjadi anak yang, kita anak orang yang soleh, keluarga kita keluarga soleh, kahwin dapat pasangan yang tak baik, dapat pasangan yang tak baik. Allahu Akbar. Rosak kita. Satu. Sebab itulah sebelum mana kahwin ulama ajar, tanya terus. Belum kahwin dia tanya terus. Kamu kahwin dengan saya, kamu nak bawa saya ke mana? Tanya terus, kamu nak bawa saya ke mana? Ayah-ayah yang ada anak perempuan, orang masuk Minang je, tanya terus lelaki itu, kamu nak kahwin dengan anak perempuan saya, kamu nak bawa ke mana anak perempuan saya? Dia sebut saya nak bawa ke polis, dia pakcik. Baik, tak payah kahwin. Nak bawa ke mana? Dia sebut bawa ke syurga Allah. Bawa ke syurga Allah. Dia jelas matlamat dalam hidup. Seorang isteri sentiasa sebut pada suami dia, bawa saya bang ke syurga Allah. Jangan bawa ke paksa dia, jangan. Jangan bawa ke jaya dia, jangan. Bawa ke mana saya kena bawa? Bawa saya ke syurga Allah. Maksudnya pasangan hidup. Pasangan hidup menjadi ujian yang besar. Siapa lagi? Wa ashiratukum, jiran tetangga kamu, orang yang hampir dengan diri kamu, keluarga kamu. Siapa lagi yang menjadi halangan pada kamu? Wa amwalun taraftumuha, harta benda yang kamu sibuk, kamu kumpul setiap hari dan setiap masa. Harta benda orang teruji dengan ujian harta benda. Bagaimana ujian harta benda ini diuji? Kita rela makan rasuah, rela bagi rasuah. Nak dapat projek, kalau tak suap, tak boleh. Kena suap sikit-sikit pun kena. Tanya kontraktor. Tu terang wahai kontraktor, bertakwa pada Allah. Jangan main-main dalam urusan. Rasulullah SAW sebut, yang bagi rasuah, yang terima rasuah, dua-dua masuk neraka Allah. Ar-rasyid wal murtasyid ilahuma finnar. Yang bagi rasuah, yang terima rasuah, dua-dua masuk neraka Allah. Padan ke 50,000 masuk neraka Allah? Padan ke 50 ringgit masuk neraka Allah? Padan ke dengan nilai yang demikian untuk masuk neraka Allah? Harta yang dikumpulkan tiap-tiap hari dan tiap-tiap masa. Kemudian Allah sebut lagi, apa lagi? Wa tijaratan takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu bimbang kerugian pada. Rela tak datang sembahyang doa. Kenapa bimbang nak meniaga ni? Niaga bukan niaga besar pun, niaga cendol je. Niaga cendol je, tak sembahyang Jumaat. Jaga ni, jaga tong cendol ni, mempertahankan kecendolan ni. Yang duduk jaga cendol, bukan niaga besar pun. Niaga goreng keropok je, tak sembahyang maghrib. Niaga bukan niaga juta-juta pun. Niaga ikan je, tak sembahyang maghrib. Wa tijaratan takhshawna kasadaha, kamu bimbang kerugian pada. Mudah-mudahan bukan kat sini Magadas Sekar kata Ustaz. Nak sebut ni gambaran demikian. Nak sebut meniaga, bimbang kerugian pada perniagaan. Apa dia ni? Wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawna. Allah sebut ujian yang besar. Kamu bimbang kerugian, kamu bimbang ni tempat tinggal yang kamu tinggal kat rumah kamu. Membesarkan rumah, menambahkan lagi koleksi rumah. Rumah yang kamu nak duduk bukan rumah tu, rumahmu. Rumah yang kita nak tinggal. Beli rumah, berapa harga rumah? 4 juta, 5 juta, 400,000, 500,000 untuk dunia yang kita kena tinggal. Rumah untuk akhirat yang kita kena pergi. Kenapa kita sibuk dengan rumah yang kita nak kena tinggal? Kenapa kita tak sibuk dengan rumah yang kita kena tinggal, yang lebih kekal dalam hidup kita? Tuan-tuan, kita sibuk beli kereta yang mahal-mahal. Kereta yang kita beli mahal-mahal, tentu confirm kita tinggal. Kenderaan kita yang kita nak pergi, yang tentu kita kena naik. Kenapa kita tak beli? Kita tak yakin dengan kematian kita. Takkan kita tak yakin, kita tengok arwah ayah kita sudah meninggal dunia, datuk kita sudah meninggal dunia, dan semua yang meninggal dunia, yang tak bawa harta waktu mana mereka meninggal dunia, yang mereka bawa amalan dia untuk dihadapkan di hadapan Allah. Beli rumah besar, beli kereta besar,
elok naiknya sekali meninggal dunia. Kan enggak ramai orang fikir meninggal dunia. Dah meninggal dunia. Lepas pada selang 4 bulan sebelah hari, isteri dia kahwin dengan orang lain. Dapat pada suami baru kereta baru tadi. Lalu pula kawasan kubur dia, macam-macam je kereta dia. Macam kenal je kereta. Lepas tu suami baru tu pula buat hon. Sakit hatinya dia dalam kereta. Kenapa sibuk dengan rumah yang besar dunia, kita tak kisah dengan rumah yang besar di akhirat? Tuan-tuan, orang kita kan bayar astro sebulan berapa? RM100 sebulan. Yang astro ni RM100 sebulan. Tu yang tak pion lagi, pion tak tahu. Yang pion tambah lagi RM100, RM120 dah sebulan. Kita sebut demikian, RM120 sebulan yang kita bayar untuk astro. Ada kita di rumah untuk masjid RM100 sebulan. Kalau tuan-tuan boleh buat di masjid ini RM100 sebulan sobat. Sebulan sobat. Anda rasa masjid ini mesti sound system sebenarnya. Mesti kipas dia yang besar tu kan kipas ini. Mesti aircon menyeluruh tak kena gaji. Mesti kita boleh rasa keselesaan. Tapi cuba tengok di tayangan tempat yang menabung, tempat benda hari tulis kan. Yang berapa jumlah? Seminggu jumlah yang sama, lebih kurang sama saja. Maknanya siapa dia? Orang yang bagi pun sama, jumlah pun yang sama. Itu dia tidak pernah meningkat. Patutnya lagi penghujung usia kita, lagi meningkatlah derma kita. Lagi semakin dekat dengan kematian kita, lagi banyaklah derma kita. Kenapa kita nak bawa ni? Kita nak tukar. Benda yang kita nak tukar apa dia? Nak tukar daripada nilai harta kepada nilai pahala. Kenapa? Lagi berusia, lagi confirm dekat dengan kematian. Ni depan anak ni macam mati semua. Masuk anak, malam ni confirm mati. Malam ni tuan-tuan confirm mati. Ya, kita tidur kejap lagi tu mati. Boleh jamin ke kita bangun balik besok? Tak ada jaminan. Habis itu, nak derma pun bayar setengah orang hari Jumaat kan. Lalu tabung derma tu kejar mata. Bingkah bangun semayang sunat terus. Rajin semayang sunat. Nak sebutnya gambaran buat kita sayang pada harta benda yang kita nak tinggal. Kita tak sayang kepada harta benda yang kita nak bawa. Sayang pada kita. Kenapa jadi